ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وقليله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله وسلامه عليه على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا زدنا علما ينفعنا ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير والحمد لله رب العالمين وبعد. Baik, muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita telah pun baca sebelum ini iaitu kitab Penawar Bagi Hati, muka surat yang ke-12, fasal yang ketiga berkaitan tentang lidah. Kita dah pun baca iaitu beberapa tujuan dan juga faedah Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan lidah kepada manusia dan juga anggota-anggota badan yang lain, dan kesemua benda nikmat yang Allah bagi ini akan dipertanggungjawabkan balik di hadapan Allah. Cuma daripada topik yang kita nak bacakan ini, kita akan menerangkan tentang beberapa bahaya ataupun disebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin sab'un minal muhlikat, di antara anggota-anggota yang boleh membinasakan tubuh badan seseorang hanya disebabkan oleh kerana satu anggota yang kecil. Dan anggota yang kecil inilah yang dinamakan sebagai al-lisan, sehingga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, "Man yazman li ma bainal lihyaihi wa ma bainal faqidaihi azman lahul jannah." Siapa yang boleh menjaga apa yang ada di antara dua pipinya, iaitu mulut, dan apa yang ada di antara dua kelangkangnya, iaitu kemaluan, azman lahul jannah, aku jamin mereka dengan syurga. Baik. Qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab, hendaklah dipelihara lidah daripada yang dilarang. Di antara salah satu cara kita nak menghargai nikmat lidah dan kita nak mensyukuri nikmat lidah adalah jaga lidah tu. Jaga lidah, jaga macam mana? Jaga buah mulut merah 3 layer ke? Yang tu jaga mulut, jaga bibir. Okey. So makna pelihara lidah iaitu daripada perkataan ataupun daripada perkara yang Allah larang. Contoh larangan yang pertama adalah seperti mana al-kadzib, iaitu berdusta. Dia kata, qala al-musannif, telah berkata pengarang kitab ini, seperti berdusta yang menyakiti orang yang lain, maka ia dosa besar. Baik. Ada dusta ni ada dua jenis. Bohong ni ada dua. Yang pertama, bohong, dan waktu yang sama dengan bohong itu dia menyakiti orang yang lain. Yang kedua, bohong, tetapi bohong itu tak menyakiti orang yang lain, mungkin menghiburkan orang. Kita ambil yang menyakiti orang lain dulu. Menyakiti orang lain ni tadi, contohnya dusta yang menyakiti orang lain itu apa? Fitnah. Bukankah fitnah itu satu kata-kata dusta yang dilemparkan kepada seseorang dan menyakiti orang yang kita yang kita telah berdusta di atas nama dia tu tadi? Baik, menyakiti. Baik, yang kedua, apa dia lagi dusta yang menyakiti ni? Berdusta di atas Nabi SAW. Dusta atas nama Nabi juga menyakiti. Menyakiti siapa? Menyakiti Rasul SAW, bahkan dimurkai oleh Allah, bahkan dimurkai oleh seluruh orang-orang yang beriman. Baik, sebab itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut satu kata-kata, satu firman Allah. Boleh dengar ke suara saya? Belakang boleh dengar, rasa macam perlahan pula. Kita kena upgrade ni. Okey, tuan-tuan mau derma banyak-banyak sikit kat orang mengaji supaya dia orang upgrade dia punya sound system. Okey, baik, insya-Allah. Sama boleh. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul harib. Sesungguhnya orang yang menyakiti orang-orang yang beriman dan juga lelaki dan juga beriman perempuan dengan lidah mereka, dengan kata-kata mereka,
summa lam yatubu, kemudian mereka tak bertaubat kepada Allah, falahum azabu jahannam, mereka akan dimasukkan dalam neraka jahannam, walahum azabul harik, mereka akan dibakar di dalam neraka. Baik. So di sini menunjukkan kejahatan yang datang melalui lidah yang menyakiti orang, dengan kata-kata dustanya yang dilemparkan kepada seseorang ataupun diceritakan melalui seseorang yang lain. Baik, dia kata di sana ada juga dusta yang tiada menyakiti. Bagaimana dengan dusta yang tiada menyakiti ini? Baik, dusta yang tiada menyakiti ini adalah dusta yang merupakan iaitu dusta-dusta yang mungkin lawak. Dusta lawak, gurau senda yang bohong. Contoh penceramah agama supaya orang suka kepada dia, dia pun buatlah lawak-lawak bodohnya, dan mana lawak bodoh itu datang daripada pembohongan dia. Ramai orang pakat suka. Sebab tu saya pelik kalau ada di antara kita tertarik pada ceramah yang hanya menggunakan elemen lawak semata-mata untuk menarik audiens. Kami ketika belajar, tidak pernah seorang pun di antara guru kami yang adalah sedikit-sedikit banyak lawak yang biasa-biasa tu, tapi kalau daripada awal ceramah sampai ke akhir, sampai kita ketawa terbahak-bahak, akhirnya yang dapatnya adalah lawak dusta semata-mata dan tidak ada kita katakan manfaat dari segi agamanya. Maka di situ juga di antara benda yang dilarang, bahkan pelihara lidah daripada berdusta pada benda yang tidak menyakiti. Baik, ingat tak dulu zaman kita dulu-dulu ni lah, tak kira lah siapa dah tua ke masih muda ke. Okey, baik, dulu-dulunya kita suka berdusta kepada anak-anak kita, ataupun kita pernah dibohong oleh orang-orang tua kita. Okey, mat, oi kau jangan duduk kat atas bantal, nanti jadi bisul untuk kau. Baik, budak-budak jangan makan lauk banyak-banyak, nanti cacing. Okey, baik. Okey, betul tak? Okey, kau jangan main kat belakang pintu tu, kat belakang pintu tu ada hantu. Okey, baik. Kau jangan pergi macam-macam perkataan-perkataan dusta yang kita lemparkan kepada anak-anak kita ni, tujuan nak takutkan dia, tetapi benda tersebut adalah dusta. Islam suruh ke dusta yang macam tu? Islam tak suruh pun. Bukankah kita duk baca dalam Al-Quran apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Watawasau bil haq watawasau bis sabr, berpesan-pesanlah dengan kebenaran dan berpesan-pesanlah dengan kesabaran. Maka tak suruh pun, kita tak diajar untuk menipu, agama tak ajar kita untuk menipu, walaupun untuk pada perkara kebaikan. Matlamat tidak menghalalkan cara. Tak kisahlah siapa sekalipun, walaupun keluar daripada mulut seorang ustaz sekalipun, maka tak berhak bagi seseorang menipu, lebih-lebih lagi di atas nama agama. Ini ramai orang nak cari keuntungan dunia dengan cara berdusta. Apa dia buat? Dijualnya produk-produk yang tertentu. Okey, tongkat Ali 30 juzuk Al-Quran. Okey, baik. Contohnya. Baik, ayam ni berapa ni? Yang ni 1 kilo RM8. Yang ni pula 1 kilo RM20. Ai, asal ni RM8, yang ni RM20, saiz sama, bentuk lebih kurang sama. Yang ni yang RM20 ni ayam yang telah pun dibacakan 30 juzuk Al-Quran. Naik jadi harga RM20. Baik. Jadi siapa yang untungnya? Untungnya bukan Quran, untungnya tokek yang buat tu tadi. Maka inilah kita katakan yang ni mungkin dia tidak menyakiti, tapi tetap termasuk di dalam perkara-perkara dosa. Baik. Ada satu orang sahabat lah, nama dia ni Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia ni di antara sahabat yang dijamin masuk syurga. Nama dia ni termasuk di dalam 10 sahabat jamin masuk syurga. Tapi walaupun tak masuk dia dalam nama dia dalam tu, dia ni berkali-kali dah Nabi sebut dia ni ahli syurga. Satu hari ni ketika sahabat sedang duduk tunggu nak masuk waktu asar, tiba-tiba kata Nabi SAW ni pada sahabat yang lain ni, dia kata yattali'ul an rajulun min ahli jannah. Sat lagi akan masuk melalui pintu itu seorang ahli syurga. Semua sahabat duk tunggu tengok siapa nak masuk. Tiba-tiba yang masuknya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, masuk pegang kasut tangan kiri, janggut basah dengan air wuduk. Sahabat pun tengok dia. Semua tak sangka, tak tahulah, mungkin orang lain, wallahu alam. Sebab hari pertama ramai yang masuk kan. Esoknya Nabi sebut lagi, dan yang masuknya melalui pintu yang sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Lusa sebut lagi, 3 kali disebut, tiga-tiga dia yang masuk. Seorang anak muda. Anak muda ni nama dia Abdullah bin Amr bin As. Di Madinah ni ada 4 Ubaidillah. Ubaidillah ni maksudnya orang yang nama Abdullah. 4 hebat.
Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As. Ni dia nombor 4 ni. Abdullah bin Amr bin As. Dia anak muda, muda sangat-sangat lagi waktu tu. Budak muda ni dia suka pada benda hak pelik. Benda hak rare, benda hak orang sebut-sebut, yang tu dia suka. Bila dia dengar Nabi SAW kata ada orang ahli syurga akan masuk melalui pintu ni, yang masuknya Sa'ad bin Abi Waqqas, dia duk terfikir, pasal apa dia ni jadi ahli syurga? Okay, baik. So apa dia buat? Dia buat satu rancangan. Dia pergi jumpa dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jumpa dengan Sa'ad, dia kata, "Pakcik, boleh tak nak minta tumpang bermalam kat rumah pakcik semalam 2?" Dia kata, "Pasal apa dengan hang?" Dia kata, "Saya ada masalah sikit dengan ayah saya ni. So dia kata nak tumpang tidur dulu dekat rumah pakcik." Jadi pakcik Sa'ad ni pun kata, "Tak apalah, apa salahnya?" Dia kata, "Mainlah tidur kat rumah." Malam pertama dia cuba tengok apa yang dilakukan. Kod-kod ada yang special, dia ada jampi-jampi tertentu kah? Okey, tak ada. Malam yang kedua pun tak ada, malam yang ketiga pun tak ada, melainkan dia hanya buat benda yang sama macam orang lain buat. Bila dia nak pusing badan dia, dia sebut subhanallah, kadang-kala alhamdulillah. Bangun tengah malam, solat malam macam orang lain juga. Kemudian keluar pergi masjid. Hari ketiga dia dah tak puas hati, dia turun pergi tanya. Macam ni lah dia kata, "Pak Haji, Pak Sa'ad," dia kata macam ni lah, "Pak Sa'ad, saya ni sebenarnya nak tahu, boleh tak nak tanya satu soalan? Apa amalan Pak Sa'ad lah?" Pak Sa'ad ni, Pak Sa'ad bin Abi Waqqas ni, dia kata, "Aku tak ada amalan apa-apa pun." Dia kata, "Apa yang kau tengok itulah aku buat." Dia kata, "Aku tak percaya, mesti ada lagi benda yang istimewa yang kau buat ni." Sa'ad bin Abi Waqqas sampai kesudah kata, "Tak ada." Akhirnya kata Abdullah bin Amr bin As, sebenarnya dia kata, "Kedatangan aku ni hanya kerana nak intai, nak tengok apakah amalan engkau. Kerana aku rasa cemburu. Kenapa Nabi SAW kata engkau adalah salah seorang calon ahli syurga." Maka akhirnya kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Sebenarnya apa yang kau lihat itulah aku. Dan dia kata, aku tidak pernah sekali pun berhasad dengki dan tidak pernah bercakap bohong walaupun sekali seumur hidup aku. Tak pernah." Maka itu tak pelik pun. Akhirnya apa kata Abdullah bin Amr bin As? Maka tak pelik pun, memang engkau adalah calon ahli syurga yang sebenar. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Dan itulah realiti yang berlaku. Sebab tu kita katakan di sana bagaimana orang yang yastaqimu la yastaqimu lisanu abdin, takkan lurus cakap seseorang tu melainkan lurus juga hati dia. Kalau mulut yang jenis kaki pembohong, menunjukkan hati dia juga adalah hati yang dusta. Baik, disebabkan oleh kerana itu kata Nabi SAW, "Laisa bil kadzdzab." Bukanlah dianggap seseorang itu sebagai pendusta, may yuslihu bainan nas, orang yang mendamaikan antara manusia. Baik, maka di sana ada pula dosa yang boleh. Sudah. Dosa mana dosa yang boleh ni? Dosa berdusta yang boleh ni ketika nak mendamaikan manusia yang sedang bergaduh, tapi dengan kadar yang kita katakan sesuai, bukan yang melampau-lampau. Contoh, okey, Kak Pi'ah, sebenarnya Kak Bedah ni, dia bukanlah marah sangat pun. Dia pun kata nak minta maaf baliklah dengan Kak Pi'ah. Dia tersalah cakap hari tu. Okey, baik, kita pergi beritahu kat sahabat kita, Kak Pi'ah. Kita pergi pula beritahu kat Kak Bedah, saya pergi jumpa dengan Kak Pi'ah tu, dia menyesailah bergaduh dengan Kak Bedah hari tu ni. Dia kata nak minta maaf balik dengan Kak Bedah. Akhir sekali dua-dua orang ni berbaik semula disebabkan si Timah tadi yang duduk kat tengah-tengah tu. Okey, baik. So, apa tujuannya? Tujuan kita nak mendamaikan. Begitulah juga kita katakan di dalam bab-bab yang berkaitan. Contoh, bab berkaitan tentang suami isteri. Baik, isteri tanya, "Apa abang, lambat balik malam ni abang? Biasa pukul 9.30 dah sampai rumah." Ustaz Najib takkan tak tahu. Kalau dia mengajar lagi tak rapat pukul 9, dah habis tu pula dia ajak menyembang pula. Ini yang sampai pukul 10 baru balik, dia jualnya nama Ustaz Najib. Dan kau Ustaz Najib dah balik sampai rumah dah pun, dia pergi lepak kat kedai mamak. Okey. So apa tujuan dia jawab macam tu? Tak nak panjang-panjang cerita, tak nak bermuka masam, tak nak bergaduh. Maka pada yang simple macam tu, maka dibenarkan. Tujuannya untuk nak menjaga hubungan tadi. Okey, alhamdulillah. Sebenarnya itu dia bukan nama menipu. Itu bukan nama tipu. Ada walaupun Pirabi kata tipu sunat. Okey, bukan, tak ada istilah tipu sunat. Yang tu dia panggil at-tawriyah. Dalam Islam kita ada satu istilah.
satu perkataan kita panggil at-tawriyah. Okey, at-tawriyah. At-tawriyah. Okey, at-tawriyah. Apa dia at-tawriyah ni? Helah. Yang ni orang panggil helah. Okey, dia bukan tipu tapi helah. Apa beza helah dengan tipu ni? Tipu ni memang jenis kaki penipu, kaki pembohong. Okey, baik. Ada juga cerita hak tadi tu memang dia jenis kaki pembohong. Okey, baik. Tapi helah ni lain. Helah ni biasanya nak mengelak daripada berlaku kemudaratan yang lebih besar. Nanti dia panggil helah. Contoh Nabi SAW ketika sedang berjalan, ada seorang lelaki bertanya. Dia tengok Nabi SAW tanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Kemana engkau nak? Daripada mana engkau datang?" Nabi kata, "Ana minal ma'." Aku datang daripada ma'. Dia pun tanya lagi, "Ma' Madian, adakah tempat kampung nama ma' ni?" Sebenarnya ma' ni maksudnya air. Nabi helah macam tu, tujuannya apa? Supaya musuh tak dapat tahu, tak dapat kesan keberadaan Nabi SAW. Maka di sanalah disebut ada helah yang dibenarkan, terutama di dalam perang. Okey, baik. Dalam peperangan maka tak diboleh kita cerita dekat orang, "Okey, kami kat sini." Okey, bercerita kat musuh. Itu bodoh lah namanya. Maka al-harbul qidam, peperangan itu adalah satu helah, adalah satu penipuan. Okey, baik. Maka itu di antara tempat yang keadaan-keadaan yang dibenarkan kita untuk kita katakan berhelah. Baik. Bahkan dia kata terkadang wajib berdusta. Ini kita dah baca dah minggu lepas saya. Terkadang wajib berdusta. Bila wajib berdusta ni? Sesuatu yang melibatkan mudarat yang amat besar. Contohnya melibatkan nyawa. Alung datang bawa parang panjang pula sambil duk asah kat depan rumah kita, "Mana Pak Hang? Mana Pak Hang? Mana Pak Hang?" Pak kita tengah duk makan nasi kat dapur. Kita pun cakap, "Pak cakap tadi dia tak ada." Okey, baik. Sudah. Okey, baik. So cakap dekat situ dibenarkan begitu kerana apa? Nak menyelamatkan nyawa. Okey, nak menyelamatkan nyawa. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya daripada dibunuh oleh orang yang zalim itu tadi. Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, tanda kita bersyukur dengan nikmat lidah ini, jangan mengumpat. Okey, di antara yang mai daripada mulut ni apa dia lagi? Yang keduanya adalah mengumpat. Apa dia makna mengumpat? Menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dia tak suka. Jika dia dengar, dia tak akan suka. Bezanya adalah dia menyebut di belakang, dia tak sebut depan. Kalau dia sebut depan-depan, yang tu dia panggil kutuk ataupun hina. Tapi kalau dia sebut di belakang, itu dipanggil ghibah ataupun mengumpat. Contoh hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha menceritakan, ada seorang perempuan, dia kata perempuan tu perempuan katik. Tahu katik? Okey, kecil. Katik ni kecil saja, orang dia pendek. Jadi dia pun lalu jalan tu, kata Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya khasrata." Pendeknya orang tu. Kata Nabi SAW, "Agtabtiha ya Aisyah." Hei Aisyah, engkau telah mengumpat dia. So mengumpat ni apa? Pada fizikal seseorang. Pada perangai fizikal dia tu, maka bila disebut di belakang, maka dia adalah masuk dalam bab perkara mengumpat. Hari ini mengumpat telah dinaik taraf. Okey, oleh apa? Oleh jabatan netizen. Okey, baik. Apa dia kata? Kita tukarkan mengumpat ini dengan satu perkataan yang lebih suci dan mulia, iaitu membawang. Okey, baik. Bila dia sebut membawang, maka yang haram tadi dah jadi tak haram ke? Bahkan makin haram lagi. Okey, baik. Kenapa makin haram? Orang Utara kata itu dipanggil haram jadah. Okey, baik. Kenapa? Pasal bertindan dua dosa. Okey, daripada asalnya kalau sebut mengumpat, orang memang tahu tu kata haram. Tapi bila dia kata membawang, orang rasa haram tadi dah tak rasa haram lagi dah. Okey. Sebab apa? Sebab dah ditukar kepada perkataan yang lain. Maka dua dosa di atas dosa. Maka sebab itu tak kira sama ada membawang ke apa sekalipun, kalau masuk dalam definisi mengaibkan seseorang daripada belakangnya, maka dia tetap termasuk dalam bab perkara dosa. Maka ia haram dengan ijma' ulama'. Bahkan kebanyakan mereka mengatakan bahawa mengumpat adalah dosa besar kerana beberapa janji seksa yang bersangatan padanya. Kenapa dikatakan mengumpat ni dosa besar? Setiap benda yang Allah sebut akibat dia kat dalam Al-Quran, dosa besar. Apa akibat dia? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma aqihi maitan fakarihtumuh.
Nak ke kamu makan daging saudara kamu sendiri? Kalau kamu nak mengumpat, mengumpatlah. Tapi nak ke kamu makan daging saudara kamu sendiri? Sudah pasti kamu tak nak. Maka di sanalah menunjukkan yang mengumpat itu termasuk di dalam bab dosa besar, bahkan dilarang dengan satu larangan yang amat keras. Baik. Seperti firman Allah, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni its. Hei orang yang beriman, jauhilah kebanyakan kamu minadh-dhann daripada sangkaan. Inna ba'dadh-dhanni ismun, kerana sangkaan itu, separuh daripada sangkaan itu adalah dosa. Baik, mula-mula dengan bersangka-sangka. Daripada bersangka tu datang mengumpat, mengutuk dan fitnah. Contoh, kita duduk dekat tingkap rumah, terpengaruh tiap-tiap hari duduk tengok sinetron. Okey, kemudian tak ada apa nak buat kat rumah, duduk sorang-sorang, tak ada siapa nak datang rumah kita, duduklah kat tingkap tengok kat luar. Tiba-tiba tengok jiran kita, dia lalu melintas depan rumah kita, tak pandang rumah kita, jalan pula cepat-cepat pergi ke rumah sebelah rumah kita. Kemudian dia balik cepat-cepat juga, tak pandang rumah kita, balik terus ke rumah dia. Setan pun datang cucuk kita dan bisikkan, hang tengok. Ni kalau lalu macam tu punya kelaku, dia mesti pergi bawa satu cerita, pergi cerita dekat orang sebelah, kemudian dia bawa balik. Tengok rumah hang pun tak. Jadi si PA ni yang duduk kat rumah, duduk tengok kat tingkap narko ni, apa dia buat? Dia pun menyanyilah satu lagu, anak rusanani baru tumbuh ekor, apa salah kami lalu tidak tegur. Okey, asalnya apa? Asal daripada sangkaan. Bila sangkaan tu, mulalah pula dia buat siasatan dalaman. Dia pula buat siasatan, pergi tanya, apa dia cerita tadi? Okey, baik. Maka asalnya hanya sangka saja. Tapi daripada sangkaan timbul rasa iri hati, timbul rasa dengki, timbul rasa marah, perseteruan. Akhirnya bergaduh hanya dengan sangkaan sahaja, bermula dengan sangkaan. Sebab tu bahaya dengan sangka-sangka ni. Wala tajassasu, jangan kamu mengintip. Ada satu lagi cerita. Okey, satu lagi watak apa? Watak mami jarum. Baik, watak mami jarum ini dia panggil watak tajassus. Apa dia tajassus? Mengintip, tujuan nak mencari kesalahan dan keaiban yang ada pada orang. Sama ada mengintip daripada zaman dahulu, mengintip dengar-dengar dengan telinga, ataupun pandang-pandang dengan mata sambil sembunyi-sembunyi. Sekarang ini mengintip lebih advance, iaitu mengintip stok Facebook orang. Okey, baik. Dia pergi buka Facebook orang lain, dia pergi belek, dia buka Instagram orang, dia pergi belek, dia pergi buka cerita orang, dia pergi belek, kemudiannya pula dia buat satu kesimpulan daripada apa yang dia lihat. Itu juga boleh termasuk di dalam bab tajassus. Tajassus mengintip ni. Baik. Selepas daripada bersangka buruk, kemudian dia pergi intip. Selepas daripada intip, dia mula pula mengumpat. Bila dia mengumpat, maka dijajanya cerita. Jalan, ketika dia berjalan nak pergi mengumpat. Nak mengumpat, dia kena ada orang yang mendengar umpatan. Tidak dinamakan mengumpat duduk seorang-seorang. Dia cakap seorang-seorang, itu orang tak panggil mengumpat, itu orang panggil orang gila kalau bercakap seorang-seorang. Baik. So apa dia buat? Bila dia nak mengumpat, dia nak kena cari pot untuk mengumpat. Apa dia buat? Dia pun berjalan. Berjalan tu tadi dia panggil masya'im binamim. Okey, dalam Al-Quran sebut. Apa dia masya'im binamim? Dia berjalan untuk membawa cerita-cerita buruk dan perkataan-perkataan buruk. Siapakah mereka? Allah mencela mereka kat dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang al-humazah dan al-lumazah. Apa dia al-humazah? Al-lumazah ni ada pelbagai tafsiran. Ada yang mengatakan jenis suka orang yang suka buat-buat muka. Buat muka ni, muka macam mata jegir ke, kenyit mata, dia isyarat dengan mata, tapi sebenarnya mengaibkan orang dengan isyarat dia tu tadi. Yang kedua, orang yang suka menjaja cerita-cerita jahat. Menjaja cerita-cerita jahat, kemudian dia pergi sebarkan cerita-cerita tersebut kepada rumah-rumah. Dia ambil berita jahat, dia pergi edarkan pula kepada orang yang lain. Macam orang hari ni, mereka buat apa? Mereka share, mereka forward, mereka copy paste, mereka sampaikan, mereka panjang-panjangkan, termasuk orang yang like tu tadi kita katakan. Ini juga termasuk dalam bab yang kita cerita. Baik, kemudian Allah pun berkata, ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu ni ayyakula lahma aqihi, makan daging saudara kamu? Confirm kita tak suka. Tapi orang yang mengumpat, macam kamu makan daging saudara kamu sendiri. Fakarih tumu, tak ada siapa pun yang suka. Allah kata, wattaqullah,
takutlah kamu akan Allah, innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha pengasihani. Baik, itu di antaranya. Baik, yang ketiga pasal apa mengumpat ni tak boleh sangat ni. Masuk pula yang kedua. Dalil yang kedua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Iyyakum wal ghibah, kamu ni dilarang, jauhilah, jangan siapa-siapa pun duk mengumpat walaupun atas apa nama sekalipun. Fa innal ghibah, sesungguhnya mengumpat itu asyaddu minaz zina, lebih dahsyat dan teruk daripada orang yang melakukan zina. Oh, maknanya ustaz bolehlah zina tapi jangan mengumpat. Ya Allah, waktu bawa lah yang hang bengong sangat. Maknanya zina tu dah teruk sangat-sangat dah. Mengumpat teruk lagi daripada zina. Bukan maksud zina boleh, mengumpat tak boleh. Baik, qila lahu kaifa, maka mereka pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana tu? Maksudnya ghibah lebih besar daripada berzina. Qala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubullahu alaih. Ada seorang lelaki dia telah berzina kemudian dia bertaubat pada Allah, maka nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat dia. Baik. Wa inna sahibal ghibah, berbeza dengan orang yang mengumpat, la yughfarulah, dia tidak diampunkan dosa hatta yaghfira lahu sahibuhu, sehinggalah orang yang dia umpat itu mengampunkan dosa dia. Tak pasal-pasal. Ini orang kata nak mampu, tak ada kerja percaya kerja. Baik, kalau boleh selesai kat dunia tak apa, masalahnya takkan selesai di akhirat. Nak menjadi tak pasal-pasal, kita bankruptcy ketika sampai di akhirat. Nak merangkak orang pergi cari balik orang yang kita telah umpat. Sebab tu saya ingat saya pada pilihan raya yang sebelum, bukan lepas ni, sebelum tu. Kebetulan waktu tu saya khatib khutbah Jumaat kat Masjid MMU. Saya kata sahabat-sahabat ni, hal politik ni, saya kata mulut tu jagalah. Politik tak apa, politik harus dalam Islam. Tak kira mana-mana pihak, tapi jaga mulut. Pasal jangan duk gelar orang dengan gelaran-gelaran. Jangan duk sebut keburukan orang dan dijaja kerana nak jatuhkan musuh politik kita dengan apa cara sekalipun, dan mana-mana kem dia pun sekalipun tak boleh. Kadang dipanggil orang tu dengan panggilan-panggilan. Orang politik selalu buat macam ni, gelar orang dengan gelaran, nak jatuhkan orang, dijaja cerita dengan cerita-cerita yang entah datang daripada mana-mana. Maka kesemua mereka menanti akan mendapat satu bahaya yang amat besar di hari akhirat kelak. Orang yang diumpat tadi dia akan mendapat keuntungan di dunia. Ada pula orang yang mengumpat, dia akan dapat kerugian yang amat-amat besar. Kerana dosa dia takkan diampunkan, walaupun dia bersedekah 1 juta sekalipun, takkan dapat hapuskan dosa tersebut. Dan inilah yang bahaya. Simple saja. Kenapa mengumpat ni? Sebab kita memburukkan orang, menjatuhkan keaiban orang dalam keadaan dia tak boleh nak mempertahankan diri dia kerana dia tak tahu waktu tersebut. Baik, yang ketiga, sahabat-sahabat rahimakumullah, menyalahi janji, yang ia ada salah satu daripada tanda orang yang munafik. Okey, baik. Salah satu juga daripada iaitu perkara-perkara yang dilarang. Okey, iaitu orang yang mengumpat ini dia telah ini bukan bab mengumpat lah, dah masuk bab lain dah. Okey, yang ketiga apa dia? Datang daripada kejahatan lidah. Orang yang tak tepati janji. Okey, berapa harga jam ni Pak Haji? Ni jam ni mahal ni Ustaz. Jangan tanyalah berapa. Kat mana beli? Saya beli kat Mekah waktu buat haji tu. Okey, baik. Berapa harga ni? 180 rial. Ada orang beli jam harga 1000. Ada orang beli jam harga puluh ribu dan ratus ribu. Okey, tapi bab janji tak tepati, walaupun masa kat jam dia tu tepat. Okey. So, menyalahi janji ni masuk salah satu daripada tanda orang munafik. Mungkin benda ni ada dekat kita, bukanlah maksud kita munafik, tapi tanda ada kemunafikan pada seseorang. Bila? Ayatul munafik salas. Tanda orang munafik tu ada 3. Iza haddasa kadzaba, bila bercakap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji tak tepati janji. Wa idza tumina khana, bila diberi amanah nescaya dia akan khianat kepada amanahnya. Maka poinnya, orang yang menyalahi janji ini juga termasuk di dalam, iaitu orang yang tidak mensyukuri nikmat lidah. Okey, maksudnya dia janji dengan apa? Dengan mulut lah. Janji dengan mulut. Baik, sebab itu bila nak berjanji apa nak kena sebut? InsyaAllah. Tapi ada syarat dia. Okey, contohnya ada orang kata, Ustaz,
apa namanya, nak jemput ustaz datang ceramah ni. Datang ceramah kat mana? Dekat kampung saya. Kampung mana? Kampung Cincin. Okey, baik, tak apa, saya pergi ceramah kat kampung Cincin. Bila tu? Malam Jumaat ni. Baik, insya-Allah. Baik, saya pun sebut insya-Allah. Tapi tiba malam tu saya terlupa, saya tak pergi. Dia call, ustaz munafik punya ustaz. Ustaz janji dengan saya kata nak main ceramah, tiba-tiba ustaz tak datang. Okey, baik. Betul tak? Kita boleh tak nak guna statement tu munafik tadi? Okey, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tapi boleh jadi, tapi tak. Maksudnya, kalau ustaz tu dia dah janji, dia tak pi, memang sengaja tanpa sebab. Yang tu memang. Okey. Tapi kalau berlaku sesuatu benda, sebab itu di sana, bila kita nak berjanji sebut insya-Allah. Apa dalilnya? Nabi SAW. Waktu tu orang musyrikin Mekah ni tak puas hati sangat-sangat dekat Nabi SAW ni. Dia orang cari jalan, macam mana cara kita nak jatuhkan Muhammad ni. Kita malukan Muhammad dengan kita cari soalan yang paling susah, yang menyebabkan dia tak boleh jawab. Okey, baik. So kita kena cari dulu soalannya. Dia orang kata kita nak cari soalan kat mana? Apa soalan kita nak tanya? Kita pergi tanya orang Yahudi, ada tak benda cerita zaman-zaman dulu, kalau yang lama-lama dulu ni, kita tanya pada dia. So kita pergi tanya dekat Muhammad, Muhammad tak boleh jawab, dia akan malu waktu tersebut. Tak apa. Pergi jumpa orang Yahudi di Madinah. Orang Yahudi kata, kami bagi 2 soalan tambah 1 soalan tambahan. Okey, 2 soalan tambah 1 soalan tambahan. Tapi 2 soalan ni, kalau Muhammad tak boleh jawab, dia bukan Nabi. Okey. Dan soalan nombor 3, kalau dia jawab, dia bukan Nabi. Nampak tak trik dia? Okey, baik. Tak apa. Dia orang pun dapat seronoklah dia orang. Habislah Muhammad kali ni. Sampai kat Mekah, terus pergi jumpa Nabi SAW. Ya Muhammad, kami ada soalan nak tanya pada engkau. Soalan dia adalah macam ni. Sekian. Soalan pertama. Okey, soalan pertama apa? Wahai Muhammad. Okey. Siapakah Ashabul Kahfi? Okey, siapakah Ashabul Kahfi? Berapa ramai mereka Ashabul Kahfi tersebut? Okey, berapa ramai mereka? Cerita bukan zaman Nabi SAW. Confirm lah Nabi tak tahu pun. Okey, baik. Soalan yang kedua, berapa lamakah mereka duduk dalam gua tersebut? Okey. Nabi SAW kata, insya-Allah. Dah soalan dah bagi, esok mai jumpa, aku bagi jawapan. Dengan anggapan Nabi SAW ni, sudah pasti Allah akan turunkan wahyu di atas soalan tu tadi. Nabi yakin Allah akan turunkan wahyu, esok hari mesti clear. Ditakdirkan Allah, esok pagi wahyu tak turun. Dia orang pun Datang, tanya Muhammad, kata nak jawab pagi ni, sila jawab. Nabi SAW tak mampu nak menjawab, kerana baginda bukan reka sendiri kata-kata tu, melainkan datang daripada Allah. Akhirnya Allah turunkan satu ayat Al-Quran menegur perbuatan Nabi SAW dengan berkata, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa an yasha Allah. Jangan kamu kata nak buat sesuatu benda esok hari, melainkan dengan berkata insya-Allah. Itu cara orang beriman ni, bila dia nak buat sesuatu benda yang dia berazam nak buat, kena sebut insya-Allah. Tapi kalau engkau berazam nak menipu, kau jangan sebut insya-Allah. Okey. Tahu tak kata kita boleh pergi tak? Dia datang jemput kita ke Nuri. Kita tahu tak kita boleh pergi, kita tak boleh pergi. Kita memang tahu kita tak mau pergi dan kita tak boleh pergi. Bila dia ajak, jangan lupa main ke Nuri rumah saya. Insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Berdosa hukum ni. Sebab apa berdosa? Sebab engkau memang tahu kau tak boleh pergi, tapi engkau berjanji kau kata nak pergi. Melainkan dia cakap macam ni, insya-Allah Haji saya tak janji, tapi kalau saya ada ruang, insya-Allah saya sampai. Kalau saya tak sampai pun minta maaflah sangat-sangat. Okey. Kalau macam tu tak apa, kita tahu kita sama ada boleh pergi atau tak boleh pergi, belum pasti lagi. Baik, tapi kalau dah tahu memang tak boleh pergi, jangan duk pergi berjanji dengan orang. Melainkan tolak dengan baik-baik. Baik, tapi kalaulah berjanji tiba-tiba tak dapat nak pergi, tengoklah apa sebab dia tak dapat tu tadi, sebab yang valid ataupun tak. Berbalik pada cerita Nabi SAW tu, berapa lama, tempoh masa yang lama baru Allah turunkan ayat. Nabi boleh jawab tak? Of course lah boleh jawab. Nabi pun sebut sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wasadis wa yaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun wasadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wasaminuhum kalbuhum qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Mereka kata 3,
4 bersamanya anjing. Mereka kata 5, 6 bersamanya anjing. Mereka kata 7, 8 bersamanya anjing. Katakan pada mereka, Allah saja yang tahu berapa. Semua jawapan, bukan sekadar jawab satu jawapan, 3 jawapan terus. Berapa lama pula dia orang duduk dalam gua? Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Mereka duduk kat dalam gua tu 300 tambah 9 tahun, 309 tahun. Katakan juga pada mereka, Allah saja tahu berapa lama. Boleh jawab. Soalan ketiga, apakah dia roh, hakikat roh manusia? Maka roh ni Nabi tak boleh jawab. Nabi kata, yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Katakan pada mereka, roh tu ada urusan Tuhanku, aku tak tahu. Maka benar apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Kalau tak boleh jawab, dia rasul. Kalau dia boleh jawab dua tu, dia juga ada seorang rasul. Baik, maka itulah Nabi SAW. Baik, soalannya ustaz, habis tu, kalaulah seorang berjanji, tiba-tiba dia tak mampu nak tunaikan janji, tak mampu disebabkan sesuatu. Contoh, saya kata pagi ni kuliah kita pukul 10.30 pagi, insya-Allah 10.30 saya sampai. Tiba-tiba saya tak boleh sampai 10.30, saya sampai pukul 11. Tak guna punya ustaz, tunggu dah lah saya mai pukul 10, pukul 11 baru dah sampai. Okey, baik, tak tepati janji. Okey, di sana diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang kamu rancang kalau tak boleh berlaku macam apa yang kamu rancang, sebut di mulut dengan satu perkataan. Apa perkataan yang kamu nak sebut? Nak sebut apa? Allahumma barik lana. Kan? Okey. Tu ingat. Okey. Okey, sebut apa? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Okey, kita tulis. Qaddarallah. Nampak tulisan? Apa tak nampak bagi umum? Qaddarallahu wa ma syaa wa syaa fa'al. Okay, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Apa makna kalimah qaddarallahu wa ma syaa fa'al? Allah telah tetapkan apa yang Allah nak, maka berlakulah. Dah pun berlaku. Okey, Allah telah tetapkan apa yang Allah ingini dan benda tersebut telah berlaku. Okey, so kita pun jawab, minta maaf semua tuan-tuan sekalian, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah tentukan patutnya 10.30, tapi saya tak dapat datang 10.30 sehingga saya sampai pukul 11. Baik, tetapi bukan dengan dia sendiri yang bukan dia yang mengelak, tapi benda tu berlaku dalam luar bidang kuasa ni. Luar bidang kuasa kita, maka kita sebut perkataan ini. Nabi SAW ajar kepada kita. Okey, so qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sebutkan, dan jangan sebut yang ni, dan jangan sebut satu perkataan. Jangan sebut satu perkataan. Ustaz, kalau ustaz bagi nombor telefon ustaz kat saya, boleh saya telefon. So jangan sebut kalau. Bila berlaku sesuatu benda di luar bidang kuasa kita, jangan sebut kalau. Kenapa tak boleh sebut kalau? Siapa pernah dengar bab berkaitan larangan menyebut perkataan kalau? Kenapa? Tak tahu. Tak ada siapa ustaz pernah ajar. Okey, kerana kalau itu di antara salah satu kata-kata syaitan. Okey, baik. Nabi larang kita daripada banyak menyebut kalau. Kalau lah, dah pesan dah kat Pak Haji jangan pergi. Kalau dia tak pergi, tak jadi macam ni. Masalahnya sebab pergilah jadi macam tu. Tak. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah yang telah tentukan. Okey. So, jangan banyak menyebut perkataan kalau, tapi sebutkan. So, siapa yang nak sebut, jangan sebut kalau, sebutlah yang ni. Okey, baik. Contoh, kita naik motor nak pergi, kena tertarik. Isteri kita kata, tak payahlah bang, tak payah keluar lah bang, nanti kita keluar. Tak apalah nak keluar juga. Kita pun keluar. Keluar. Gedebam, accident, jatuh longkang. Okey. Bila dah jatuh longkang, isteri kita kata padan muka. Okey. Orang dah kata dah tadi, kalau dengar cakap saya, tak jadi macam tu. So apa nak kata? Qaddarallahu pi'ah, sabar bawa mengucap. Sebut di mulut kau pi'ah, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah tentukan dan Allah telah buat. Okey, so tak perlu nak disalahkan. So bila sebut perkataan macam ni, kita pun takkan mempersalahkan orang, dan kita tahu semuanya berada di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau dapat benda yang baik. Okey, baik. Kalau dapat benda yang baik, nak sebut apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah tu sikit sangat, kena panjang sikit.
Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Innalillahi. Okey, dah habis ni sampai dah. Okey. Ni kadang kita benda-benda hang macam banyak dalam hati kalau apa macam kisah Rasul ni dia akan jumpa. Okey, baik. So kalau dapat satu-satu nikmat, biasakan menyebut benda ni. Okey. Apa dia? Alhamdulillah. Sebab kita nak gantikan mulut kita daripada menyebut benda yang tak elok ni, sebut benda yang baik. Alhamdulillahillazi ala ni'amihi. Ni minggu depan kita tanya letak semik orang. Okey. Tatimu as-salihat. Okey. Tatimu salihat. Alhamdulillahillazi ala ni'amihi tatimmus salihat. Bolehlah nak ambil gambar pun tak apa, tapi lepas ni dia duduk dalam kamera je lah. Okay. Nak tulis pun tak apa, ambil gambar pun tak apa. Tapi keseloknya tu kalau boleh hafal sebut selama 3 hari, insya-Allah bani ingat. Tahu macam mana nak bagi ingat? Nak bagi ingat tahu macam mana? Tak tahu. Okey, nak bagi ingat jangan lupalah. Baik. Itu yang penting ya. Alhamdulillahillazi ala ni'amihi tatimmus salihat. Siapa maksud dia? Segala puji bagi Allah. Di atas nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Baik, ni bila ni? Bila dapat sesuatu kebaikan. Apa saja kebaikan? Alhamdulillahillazi ala ni'amihi tatimmus salihat. Okey, ni diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Okey? Baik. Habis ni boleh padam lah. Ada satu lagi? Oh belum. Okey. Tulis dulu. Okey, boleh kita check dulu tengok apa tu tulis. Dah siap dah? Okey, dah siap gambar. Tulis dah buah lah kat mana-mana pun. Maksud dia segala puji bagi Allah, di atas segala nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Segala puji bagi Allah, di atas segala nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Apa tulis bila tulisan macam cakap rimau tak apa. Penting segala puji bagi Allah, di atas nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah atas nikmat-nikmatnya ataupun atas segala nikmatnya tatimu disempurnakan as-salihat kebaikan. Okey. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmatnya disempurnakan segala kebaikan. Okey. Bila dapat nikmat sekarang tiba-tiba yang kita inginkan tadi itu tak dapat, tapi dapat yang lain. Katakan asalnya dalam kepala kita akan dapat 1000, tapi pipi buka-buka akaun ada 500. Okey, 500 sahaja. Asalnya yang kita nak sangat ni 1000, tapi dapat 500. Ataupun kita nak yang A tapi dapat B. Okey, baik. Adakah sama ucapan dia? Tak sama. Okey. Ataupun kita nak ni 10 dapat 5, ataupun nak yang ni tapi dapat yang lain. Baik, kalau macam tu sebut apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Ala kulli hal. Bila guna alhamdulillah yang ala kulli hal ni? Bila sesuatu yang kita ingini tak dapat tapi dapat yang lain. Dan benda yang dapat tu kurang daripada apa yang kita inginkan. Kurang lah. So kita sebut segala puji bagi Allah atas sesuatu, atas semua keadaan. Okey, maksudnya it's okay, tak apalah. Okeylah. Ini saja yang dapat, alhamdulillah. Okey, macam itulah maksudnya. So yang ni alhamdulillah yang ala kulli hal, segala puji bagi Allah di atas
segala keadaan. Tak apa, saya redha ya Allah. Dia cukup saya terima. Okey. Ini juga boleh kita sebut. Alhamdulillahi ala kulli halin. Okey, so ada dua. Ini nombor satu, yang bawah ni nombor dua. Jangan baca sekali, ini lain. Ini situasi lain, yang kedua situasi lain. Pertama, situasi bersyukur. Kita dapat benda yang kita suka. Yang kedua, sekiranya mendapat benda yang kita mungkin tak suka. Okey, tapi tetap bersyukur. Kalau kita tak tahu, barangkali yang kita tak suka tu adalah lebih baik. Okey, sebab tu kena sebut juga alhamdulillah. Ini Nabi SAW ajar kita jangan mencela sesuatu benda yang kalau yang kita dapat lain daripada apa yang kita nak. Kulli halin tu semua keadaan. Okey. Kulli halin kalau terjemahan harfiah dia semua keadaan. Okay. Pada apa keadaan sekalipun lah. Okey. Hajat rumah banglo tapi dapat rumah teres. Okey, alhamdulillah ala kulli hal. Okey, baik. Hajat kereta BMW tapi dapat BMX. Alhamdulillah ala kulli hal. Okey, baik, itu maksud dia. Okey. Okey. Boleh sambung? Boleh, sambung boleh. Baik. Yang keempat, yang main daripada lidah juga ni. Yang keempat apa dia? Okey, keburukan lidah ni, orang yang suka berbantah-bantah. Bantah-bantah ni bahasa kita moden sikit lah nak sebut apa? Banyak songeh. Okey, banyak songeh. Apa dia? Bahasa istilah paling senang, banyak songeh. Kita pun tanya apa ustaz Qatar kita. Ustaz, apa namanya yuran berapa? Yuran RM10. Kalau saya bayar sebulan RM1, boleh juga. Tapi kalau saya tak bayar terus. Allah. Dia kata ya Allah, dia ni susahnya. Okey, hari Isnin ni nak pakai baju apa? Kami di rumah ngaji pakai baju apa pun tak apa. Tapi kalau saya pakai warna merah boleh tak? Tak apa, boleh juga. Kalau warna merah ada sikit kuning. Okey. Dia kata ni orang panggil banyak songeh. Okey. Satu. Yang kedua, kalau kita kata A dia kata B, kita kata C dia kata D. Jenis orang yang susah nak bercakap dengan, nak buat kira bercara dengan dia ni seorang yang amat susah. Baik. So orang ni dia suka menggunakan lidah, suka menjawab, suka berbantah-bantah. Yang ni di antara perkara yang tercela di dalam Islam. Baik, maka hadis Nabi SAW telah menyebut min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan benda yang tiada kaitan dengan dia. Tak ada kaitan dengan kita, tak payahlah duk ambil pot. Tak payah duk ambil penduli dan tak payah kita pula duk berlebih-lebih. Akibat saya tak faham. Mula-mula jumpa satu dalam posting Facebook, tengok sekali imbah. Tiba-tiba jumpa pula. Tiba-tiba jumpa lagi. Kalau dah sampai 5 orang dah forward benda yang sama ni, ada something ni. Ada seorang lelaki tua menghadap belakang, tengok daripada belakang dia tulis Bilal tahun 2086. Semua tak faham nampak. Okey, bagus hampa tak faham. Okey, baik, ni cerita artis. Okey. Ada seorang artis, anak dia nama Bilal. Okey. Jadi anak dia nama Bilal, dia tak mau anak dia ni orang tengok. Dia sembunyi sampailah anak dia dah dekat 1 tahun dah umur, dia masih tak tunjuk lagi dekat orang. Orang semua teringin nak tengok anak dia, tapi dia tak mau tunjuk. Akhirnya dia orang geram dekat dia, dia orang buat satu gambar orang tua tahun, dia orang tulis kat itu nama anak dia Bilal tahun 2086, masih lagi boleh tengok kat belakang je, tak boleh tengok depan. Okey. So kita kata ya Allah, rajinnya engkau pergi cari gambar, kau masuk dalam Facebook, kau tulis pasal, sedangkan benda tu ada kaitan tak? Biar pilah kat dia, anak dia nak tunjuk kau, dia tak nak tunjuk kau apa ada masalah. Tapi yang kata orang ni, begitulah keadaan dia. Baik, suka sangat bercakap pada benda yang kita tak ada kaitan. Kita duk mengajar elok ni kitab fiqh manhaji dekat masjid. Tengah mengajar pula tu. Assalamualaikum Ustaz. Saya jarang, kalau orang yang angkat tangan waktu saya tengah mengajar tu, maknanya orang tu mungkin dia tak pernah ikut kuliah saya. Biasanya saya akan bagi ruang selepas saya habis mengajar. Tapi kalau tengah duk bercakap, dia tiba-tiba angkat tangan. Ni mesti baru kali pertama masuk. Dia kata, sila, tak apa, dah dia angkat tangan, sila, ada apa soalan? Macam ni Ustaz, apa pandangan Ustaz dengan satu isu yang berlaku dekat negeri Selangor sekian. Saya kata yang pertama, Haji yang bertanya, okey, yang pertama saya nak jawab, kita duduk dekat Melaka, yang berlaku dekat Selangor. So rasanya tak ambil tahulah, biarlah orang Selangor yang settlekan, pasal kita duduk dekat Melaka.
Okey, yang kedua, kita tengah mengajar kitab fiqh, tak ada kaitan dengan tajuk soalan yang Tuan Haji tanya. Jadi saya kira saya tak perlulah untuk nak menjawab. Okey, kemudian yang ketiga saya bacakan hadis ni, tanda kebaikan Islam seorang dia meninggalkan benda yang tak ada kaitan. Kenapa kita nak pening kepala duk fikirkan ada seorang pemimpin dia masuk penjara, kemudian dia tulis satu posting, anak dia tulis satu posting berkaitan tentang kucing dekat rumah dia ni. Tak pasal-pasal netizen masuk dalam tu cerita pasal kucing dia gitu gini pompam. Saya kata ya Allah, banyaknya buang masa kita pada benda yang tak ada kaitan dengan kita. Sebab tu lepas kita dah belajar kitab ni, benda yang tak ada kaitan dengan kita abaikan, melainkan ada kaitan dengan kita. Baik. Yang kelima, okey, mengadu domba. Mengadu domba ni bahasa orang utara ni dia panggil mengacum. Satu, mengacum. Tahu mengacum? Tak tahu ngacum macam mana. Mengacum ni pi mengadu kat orang ni supaya melaga-laga satu. Salah satunya ni mengacum, melaga-lagakan orang, batu api. Okey, itu semua. Kita panggil mengadu domba. Mengadu domba ni dia panggil an-namam. An-namam ni dia bawa jadi pengadu domba supaya orang berpecah ataupun orang boleh bergaduh ataupun orang boleh bercerai. Maka inilah perangai orang yang jenis mengadu domba. Bahkan satu tegahan yang keras oleh Nabi SAW, la yadkhulul jannah namam, takkan masuk syurga orang yang menjadi pengadu domba. Pengadu domba kita bawa cerita pergi jual dekat orang, tujuannya supaya orang marah dekat si A. Okey, baik. Dan pengadu domba ni orang lelaki kan orang perempuan? Lelaki dan perempuan sama naik. Okey. Dan paling dahsyat orang politik. Maaf cakap. Okey. Paling dahsyat orang yang gila jawatan. Okey, baik. Ni dia akan kena benda ni. Sebab apa dia nak naikkan diri dia, dia nak naikkan simpulan bin simpulan, maka dia akan buat adu domba supaya orang bergaduh ke dan sebagainya, bukan? Maka sesungguhnya ulama telah bersepakat bahawa mengadu domba itu dosa besar, iaitu memindah perkataan sesetengah manusia kepada sesetengah yang lain bertujuan membinasakan antara mereka dan menjadikan mereka berkelahi. Adapun memindahkan perkataan kerana nasihat bagi mereka yang dipindahkan perkataannya kepadanya, maka ia wajib. Ia tiada termasuk di dalam mengadu domba yang dilarang. Okey, so mengadu domba ni masuk dalam perbuatan yang keji, tetapi ada pun di sana memindahkan perkataan-perkataan yang baik sebagai nasihat, tak ada masalah. Contoh si A berkata, kita ambil kata-kata si A ni, kita pergi sampaikan dekat si B kerana dia adalah berbentuk nasihat. Contoh, hari tu ustaz sebut pasal kau. Sebut pasal apa? Ustaz kata kau lama dah tak datang rumah ngaji. 2 kelas dah ustaz datang, kau tak datang lagi. Kau jangan tak datang pula lepas ni. Okey, baik-baik aku datang. Okey, situasi kedua. Kau tahu tak ustaz kami dia kutuk engkau kat dalam kelas hari tu. Kau jangan masuklah kelas ustaz tu. Memang dia tak guna punya ustaz. Iaitu memang pengadu domba betul lah. Hak pertama nasihat, hak kedua tu orang panggil musibat. Okey, baik. Okey, baik. Pasal dia pengadu domba. Okey, sama balik. Okey, besar dan banyaknya kejahatan lidah. So disebabkan oleh kerana itu, sebenarnya kalau kita nak listkan teramat banyak kejahatan yang datang daripada lidah kita. Sebab itulah bab lidah ni di antara ramai orang yang pergi ke neraka. Nanti kita akan baca selepas daripada ni. Saya dah baca dah pada minggu lepas. Kisah Muaz bin Jabal saya dah ceritakan minggu lepas. Kan dah cerita kan? Tak cerita. Ada seorang sahabat Nabi SAW. Nama dia ni Muaz bin Jabal. Nama apa? Dia nama Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Muaz ni di antara sahabat yang Nabi sayang dekat dia. Dia ni orang yang bercita-cita nak mati syahid di medan perang, tapi Allah berikan pada dia yang lain daripada apa yang dia nak. Dia masuk semua medan perang tapi tak mati. Akhirnya dia meninggal di atas katil kena penyakit ta'un. Cuma menariknya Muaz bin Jabal ni dia mai jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin udkhiluhul jannah wa yuba'iduni minan nar. Rasulullah, boleh tak kalau kau ceritakan pada aku jalan mana yang aku boleh sampai ke syurga, dan dengan jalan tersebut juga, dengan amalan itu juga menghalang aku daripada dimasukkan ke dalam neraka.
Nabi SAW suka dekat soalan tentang syurga neraka ni. Nabi puji dan Nabi kata laqad sa'alta bi su'alin azim. Mu'adz, kau tanya pada aku soalan yang amat baik. Dan Nabi SAW pun cerita ada satu amalan untuk nak masuk syurga. Nak kena cerita ke? Tak payah apa dah. Boleh. Okay, Nabi sebut 3 amalan masuk syurga ni. Yang pertama adalah apa dia kata Nabi SAW, as-sadaqatu as-sawmu junnatun, puasa perisai. Seorang yang berpuasa, puasa itu akan jadi perisai dia daripada api neraka. Dia takkan dimasukkan dalam neraka. As-sadaqatu tudfi'ul khataya kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu menghapuskan dosa macam air padam api. Sedekah. Okey, 2 dah. Yang ketiga, as-salatu fi jawfil lail, solat di tengah malam. Okey, so 3 amalan ni asbab masuk syurga seseorang dan asbab juga halang dia daripada ke neraka. Puasa, sedekah dengan solat malam. Okey, 3 ni. Ya? Yang paling sukar yang paling sukar dalam 3 ni, dia kembali balik pada orang. Ada orang dia boleh puasa. Tanya orang perempuan, habaq puasa apa? Puasa Muharram, dia puasa Rabiul Awal, dia puasa Rabiul Akhir, dia puasa. Orang perempuan puasa tak ada masalah. Orang lelaki puasa ni susah sikit. Bangun malam. Itu paling. Ada orang perempuan boleh bangun juga. Orang lelaki kadang susah sikit. Okey, baik. Contohnya, bab sedekah orang lelaki ni mungkin senang, orang perempuan susah sikit. Kata balik. Ustaz dengan ya Ustaz. Okay, baik. Tak kisahlah, mungkin setiap orang tak sama. Sebab tu dia bagi 3 jalan. At least 3 jalan tu kita tak mampu 3, kita boleh ambil 1 jalan. Ada orang, kalau kita katakan sedekah tu yang paling terbaik, orang yang tak ada duit dia kata untunglah orang yang ada duit dia boleh beli syurga. Baik. Samalah juga dengan orang yang kuat. Okey, sama juga dengan orang yang kuat. Mungkin dia akan kata berpuasa. Ada pula orang yang mungkin jenis yang mampu jaga malam, sebab tu dipelbagaikan. So boleh ambil mana-mana salah satu 3. Tapi last sekali menariknya dalam hadis tu, Nabi SAW kata dekat Mu'adz, nak tak aku sebutkan pada engkau apakah benda yang menjaga semua amalan kebaikan yang kau buat? Kita puasa, kita zakat, kita sedekah, kita solat malam. Tapi ada satu benda ni yang dia dapat jaga semua pahala tu tadi tu akan kekal berada kat dalam situ sampailah hari akhirat kelak. Kata Mu'adz, sudah pasti aku nak tahu ya Rasulullah, apakah yang menjaga keseluruhan amalan itu tadi. Nabi SAW tunjuk dekat Mu'adz, pegang lidah baginda ni, dia tunjuk kat Mu'adz, ya Mu'adz, kaffu alaika hadhi. Mu'adz, jaga mulut hang ni, jaga betul-betul. Jaga mulut hang kau ni. Mu'adz ni dia tak faham jaga mulut macam mana. Dia pun tanya, ya Rasulullah. Dia kata, hal nahnu mu'aqidun ala ma natakallamu bih. Wahai Rasulullah, adakah kita ni akan diambil kira pada setiap pertuturan yang kita sebut? Semua akan diambil kira. Nabi SAW rasa kecewa dengan kata-kata Mu'adz tadi. Nabi kata, sakilat ka ummaka ya Mu'adz, kenapalah mak kau lahirkan kau? Kenapalah maksudnya kau tak faham apa yang aku sampaikan? Hal yakubun nas 'ala nar bisababi wujuhihim aw malaqirihim? Adakah manusia masuk neraka sebab hidung dia ataupun sebab muka dia? Illa bi alsinatim, tak, manusia hanya akan masuk neraka disebabkan mulut dia tadi. Okey, so menunjukkan bahayanya mulut tadi. Mulut ni menjaga amalan dan mulut juga menyebabkan seorang pergi ke neraka disebabkan mulut. Sebab tu kena benda yang walaupun simple, sehingga ketika mula-mula diciptakan lidah, tubuh badan ni berkata kepada lidah, ya lisan, wahai lidah, ittaqillah, takutlah engkau kepada Allah, fa innana fika, kerana kami duduk dengan kau. Jangan disebabkan kerana kau, tangan, kaki, badan semua dimasukkan ke dalam neraka hanya disebabkan satu lidah saja. Itulah bahaya dia. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tepat 11.30. Okey, baik. Ada apa soalan nak tanya? Ada apa soalan nak tanya? Kalau ada soalan lah. Okey, sila. Ada banyak cara kan? Betul? Okey, baik. Saya cerita. Sedekah yang biasa kita faham, ada duit, keluar bagi. Okey, tak ada duit, ambil makanan, bagi. Tak ada makanan, tolong orang semua. Macam tu kan? Itu yang kita faham. Yang betul, itu pun pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sahabat menangis. Menangis kenapa? Pasal bila Nabi SAW cerita pasal sedekah, dia orang tak boleh buat.
Tahu tak Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami para sahabat ni sampai sanggup pergi ambil upah junjung barang, bawa barang ni sebab apa? Sebab nak bersedekah, kerana nak beramal dengan ayat Al-Quran yang baru diturunkan tentang ayat sedekah. Kalau tak bekerja, tak ada duit. Kalau tak ada duit, tak boleh sedekah. Kami sanggup pergi bekerja, dapat duit untuk kami bersedekah. Bila tak dapat, mereka bersedih, pergi mengadu kepada Nabi SAW. Seronok tengok gelagat para sahabat ni yang pelbagai latar belakang. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahli dusur bil ujud. Wahai Rasulullah, untunglah orang kaya dengan pahala. Orang kaya dia boleh beli pahala mana yang dia nak. Dia beli pahala tu dengan duit dia. Maksudnya dia boleh pergi haji, dia boleh pergi umrah, dia boleh sedekah, dia boleh wakaf, dia boleh macam-macam dia boleh buat. Habis kami ni yang tak ada apa-apa, tak ada harta ni, kami tak bolehlah buat macam dia orang. Apa kata Nabi SAW pada waktu tersebut? Fahal, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pada setiap tubuh badan manusia ni ada 360 sendi. Tubuh badan kita ni ada 360 sendi. Dan Allah jadikan pada setiap sendi tadi tu satu sedekah. Allah jadikan pada setiap sendi tu sedekah. Contoh sekarang ni katakan saya duduk kat kerusi ni, okey, saya nak tengok ada Quran dekat atas meja sana. Sekarang saya nak baca Al-Quran. So apa saya buat? Saya pun bangun, saya berjalan, saya ambil Al-Quran. Okey, kemudian saya bawa datang balik dekat sini. Saya pun duduk. Okey, baik. Kemudian setelah saya duduk, saya pun buka Al-Quran dan saya pun baca. Baik, baca. Bila saya baca, baik, orang baca Al-Quran mata pakai tak? Pakai. Orang baca Al-Quran hidung pakai tak? Ya ke? Dengung kena pakai hidung? Okey, baik. Quran pakai gigi tak? Kat mana yang pakai gigi? Sebut huruf zal, huruf sa. Okey, baik. Okey, baik, makhraj. Baik, Al-Quran pakai kongkong. Okay. Al-Quran pakai perut tak? Ya ke? Kat mana? Kembang-kemping perut ni. Okey, baik. Al-Quran pakai kaki, pakai tak kaki? Kat mana pakai? Jalan jadi betul. Bahkan kalau jadi imam, saya nak tinggikan suara, saya akan tekankan kaki saya kat lantai supaya kita dapat tinggikan suara. Okey, baik. Pakai kaki, pakai. Jalan di Quran. Okey, baik. So bukankah semua pergerakan tadi, anggota yang bergerak tadi semua dikira pahala sedekah. Okey, baik. Likulli tasbihatin sedekah. Nabi kata setiap ucapan tasbih adalah sedekah. Walikulli tahmidatin sadaqah. Setiap ucapan la ilaha illallah sedekah. Walikulli rijlaih yamshuna ilal masjid fahiya sedekah. Dua tapak kaki yang berjalan pergi ke masjid dikira pahala sedekah. Bahkan wa imatatul adza 'anit tariq, buang halangan di atas jalan juga sedekah. So pendek kata, kamu tak mampu sedekah duit, pelbagai sedekah lain yang kita boleh buat. Datang tabung masjid lalu kat depan dia tersenyum. Tanya tak masuk duit. Duit tak ada, sedekah senyum je lah. Sedekah senyum kat tabung. Boleh juga. Okey, baik, bukan? Okey, so banyaklah jalan. So menunjukkan tak semestinya kita katakan bila sebut sedekah tu mesti dengan duit semata-mata. Bertemu sahabat kita dengan senyuman, itu juga masuk dalam bab perkara yang dinamakan sebagai sedekah. Nah, itu di antaranya lah. Okey. Habis. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.